Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersuara lagi kita ni dalam rancangan Ihyaul Islam untuk keluarannya pada kali ini. Sebagaimana yang telah saya nyatakan pada episod yang lalu, bahawasanya rancangan Ihyaul Islam mempertengahkan topik fardu kifayah yang menjurus kepada pengurusan jenazah. Alhamdulillah pada episod yang lalu kita dah menyaksikan adab-adab ketika pesakit nazak. InsyaAllah pada kali ini kita ni akan mempertengahkan berkaitan dengan adab-adab setelah menjelang kematian. Seperti apakah yang diharuskan oleh keluarga si mati, seperti menghubungi penggapai ataupun memanggil jiran-jiran. Macam itu juga berkaitan dengan adab berhidang, ataupun perlukah juga perlukan persiapan dan sebagainya. Perlu juga saya ingin menyatakan di sini bahawa adegan-adegan yang dibawakan di dalam rancangan ini adalah sebagai contoh semata-mata, tidak ada kena-mengena sama ada mereka yang hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Ini adalah kerana rancangan ini adalah merupakan rancangan pendidikan Islam. Jadi untuk tidak berasa, sama-sama kita disaksikan. Pengurusan pertama dalam pengurusan jenazah ialah memandikan mayat. Terlebih dahulu, sebelum mayat dimandikan, hendaklah disediakan terlebih dahulu kain kafan dengan tersusun, seperti tali pengikat, beberapa helai kain, kapas, serban atau tudung bagi mayat perempuan dan sebagainya. Tujuan disusun kain kafan ini terlebih dahulu agar setelah selesai mandi nanti mayat itu telah siap untuk dikafankan. Syarat-syarat jenazah yang wajib mandi ada 4, iaitu jenazah orang Islam. Kedua, didapati anggotanya walaupun sedikit. Ketiga, anak guguran yang sudah bersifat, yakni selepas 4 bulan. Dan yang terakhir, bukan mati syahid fi sabilillah. Antara syarat dan sifat-sifat yang perlu ada kepada mereka yang ingin memandikan mayat itu, antaranya ialah hendaklah mereka beragama Islam. Yang kedua, hendaklah mereka itu berniat dengan niat memandikan wajib jenazah. Akan tetapi, menurut pendapat yang sahih, perkara ini tidaklah dituntut, kecuali di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Antara syarat lain lagi, bagi mereka yang ingin memandikan, hendaklah mereka itu berakal. Hendaklah mereka itu berakal, waras, tidak gila dan sebagainya. Seseorang yang thiqah, dan hendaklah yang memandikan itu seorang yang amanah. Kemudian tahu hukum hakam serta cara memandikan jenazah. Haram bagi mereka untuk melihat aurat jenazah atau menyentuh auratnya, sama ada kubul ataupun dubur, tanpa tujuan. Apabila sampai kepada bahagian tersebut, hendaklah si pemandi memakai pelapik tangan. Adapun memandang selain aurat mayat, hukumnya adalah sunnah untuk tidak memandangnya. Persiapan sebelum memulakan memandikan jenazah. Pertama, memastikan bilik mandi tertutup dan hanya dimasuki oleh pemandi jenazah dan pembantu-pembantunya sahaja. Sekurang-kurangnya 3 orang. Seorang bertugas sebagai menjerus air ke atas mayat, 2 orang lagi bertugas memegang dan menggosok mayat bagi menghilangkan najis dan kotoran yang ada pada mayat. Kedua, memastikan lubang tandas tidak tersumbat. Ini bagi memastikan najis mayat tidak akan mengotori tempat memandikan nanti. Ketiga, menyediakan katil mandi atau tempat yang tinggi agar tidak terkena percikan air. Sebaiknya, katil itu agak tinggi sedikit, iaitu di bahagian kepala, agar air terus mengalir ke kaki. Kedudukan katil itu pula dengan meletakkan bahagian kaki menuju kiblat.
Antara alat-alat yang perlu disediakan ialah air bersih yang suci dan pengaliran air yang baik, satu buku sabun atau daun bidara, sarung tangan plastik 3 atau 4 pasang, beberapa ketul kapur barus, 3 baldi, 1 baldi untuk air bersih, kemudian untuk air yang bercampur dengan sabun, kemudian 1 baldi lagi adalah untuk air yang bercampur dengan kapur barus. Antara peralatan lain yang perlu disediakan lagi ialah seperti timba, 2 kain pelikat sebagai menutup aurat mayat, 2 kain berukuran wajah, 2 atau 3 sarung tangan sama ada diperbuat kain ataupun daripada plastik, beberapa tangkai penyucut gigi, sikat rambut, alat korek telinga kapas, limau kapas atau minyak makan yang mana ianya digunakan jika di tubuh mayat terdapat benda yang melekat seperti kesan-kesan gam atau plastar, cat dan sebagainya. Antara benda yang perlu disediakan juga adalah debu tayamum yang mana ianya digunakan apabila terdapat pada bahagian-bahagian tubuh mayat yang tidak terkena air. 2 atau 3 helai tuala untuk menyapu badan jenazah setelah mandi, dan yang terakhir ialah 1 talam besar untuk menyimpan kesemua barang di atas. Antara persiapan untuk memandikan jenazah lagi ialah meminta ahli keluarga untuk mengangkat atau membantu mengangkat jenazah ke tempat memandikan jenazah. Setelah meletakkannya, membuka pakaian jenazah dengan meletakkan kain pelikat terlebih dahulu agar tidak terdedah auratnya. Sekiranya pakaian itu tidak dapat dibuka atau bermasalah, meminta izinlah kepada ahli keluarga untuk menggunting pakaian tersebut. Ketujuh, setelah dibuka pakaian, barulah melembut-lembutkan pergelangan tangan, kaki dan sendi-sendi jenazah jika ianya masih kaku.
Ya, ada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apa yang kita ni saksikan sebentar tadi mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada kita ni berkaitan dengan amalan-amalan setelah menjelang kematian. Apa yang kami paparkan sebentar tadi adalah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i dan tiada ada kena mengena dengan mazhab-mazhab yang lain. Adapun adegan-adegan yang sama-sama kita saksikan sebentar tadi adalah melihatkan senario yang sebenar sekiranya terjadinya kematian. Jadi perlu diingat, jangan kita keliru. Selama ini ada pernah terjadi perkara-perkara yang ditegah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i ataupun menurut ahli sunnah wal jamaah. Seperti berhidang di rumah si mati. Jika keluarga si mati merasakan susah, maka adalah haram hukumnya. Dan macam itu juga adalah ditegah untuk merawung di sisi mayat dan sebagainya. Oleh yang demikian, kita sebagai pemegang ahli sunnah wal jamaah wajib menegur dan membetulkan sekiranya ternampak atau terlihat perkara tersebut sebelum ianya menjadi kebiasaan. Perlu diingatkan lagi bahawa adegan-adegan yang kami paparkan tadi tidak ada kena mengena sama ada mereka yang telah kembali ke rahmatullah ataupun mereka yang hidup. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.